Okey. So, seperti yang kamu tengok dekat dalam teks ni, page ni. Figure 1.1 show two participants who are competing in a tug of war competition. Dalam tarik tali, okay, ada rumah merah berlawan dengan rumah biru. So kedua-duanya akan menarik force daripada direction yang sama ataupun direction yang berbeza untuk situasi ni. Tolong tulis dalam chat. Yang merah ni tarik direction yang sama ke direction yang berbeza dengan biru ni? Force dia. Direction untuk force. Sama ataupun beza? Mazlini kata beza. Okey, Iman kata beza. Okey. Jawapannya berbeza. Okey, good. Betul. Satu ke kiri, satu ke kanan. Okey, satu force ke kiri, satu force ke kanan. Okay, as a force FA dan FB respectively on the rope. What determines whether the flag tied to the rope is at rest, move to left or move to the right? Okay, so flag ni macam kita lawan untuk tarik tali. Flag ni kalau dia akan melebihi daripada garisan yang telah ditetapkan dekat bahagian bawah ni, so pasukan tersebut menang lah. So kedua-duanya, pasukan biru dan juga pasukan merah ni perlu tarik dengan kuat supaya flag ni akan bergerak ke arah mereka. Okey. So daya paduan itu adalah menunjukkan bahawa flag ini dia bergerak ke arah mana. Kalau dia bergerak ke arah kiri, maksudnya force mana yang lebih? Tolong tulis dalam chat sebelum kita belajar tentang negative force ni. Kalau flag ni bergerak ke kiri, force mana yang lebih? FA, okey, force daripada A. Kalau dia bergerak ke kanan, force mana yang lebih? Tulis dalam chat, force B. Kalau flag tu stay je kat tengah-tengah ni dua-dua menggunakan daya tapi flag tu stay dekat bahagian tengah-tengah ni. So force dia adalah sama. Okey, good. Nah, maksudnya tak adalah susah mana kan. Senang je. Itulah resultant force, daya paduan. Okey. Jadi kita akan belajar lebih lanjut tentang daya paduan. Supposedly kamu akan buat eksperimen lah berkaitan dengan daya paduan ni. So ada 1 kg of weight, kita letak wooden block, ada weight kat bahagian atas ni, lepas tu kita letak spring balance. Spring balance ni nak tarik bahagian kiri, nak tarik bahagian kanan, sama juga aku sini lah. Okay. So dekat bahagian spring balance ni kamu akan dapat bacaan terus, berapa banyak yang kamu tarik. Okay. So kita tak dapat buat dekat bahagian sekolah, so kita hanya belajar sajalah. Baik. When two forces same, okay. Maksud untuk resultant force dahulu. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan resultant force? Dalam bahasa Melayu, resultant force adalah daya paduan. Tolong ingat, daya paduan. Okay. So daya paduan ni adalah apa? The single force that represent the vector sum of two or more force acting on an object. Okay. Daya paduan ni menunjukkan bahawa satu force, single force, okay, single force yang mewakili, represent, yang mewakili untuk jumlah bagi dua ataupun lebih force yang ada pada suatu objek tersebut. Okey, dari segi istilah untuk resultant force ni mesti kamu tak faham kan? So kita pergi kepada situasi. Nak mengetahui bahawa resultant force ni adalah apa. Baik, sekarang ni situasi yang pertama kan. Tarik tali. Situasi yang pertama kamu tengok dekat sini, FA is equal to FB. Dia ada dua force. Dekat bahagian situasi pertama ni ada dua force. Satu ke kiri, satu ke kanan. Okey. Sekarang ni soalan cikgu, kalau force dia sama, apa jadi kepada flag ni? Kiri kanan sama, flag tu jadi apa? Tolong tulis dalam chat. Okey, stay. Okey, dia akan stay. Okey. So daya paduan dia adalah apa? Daya paduan dia adalah di mana force A adalah sama dengan force B. Okey. So daya paduan dia adalah zero. Bermaksud bahawa daya paduan tu adalah single force yang total daripada kedua-dua force yang dikenakan kepada objek tersebut. Maksudnya single force tersebut adalah zero. Sebab apa zero? Sebab contohnya kalau biru ni tolak 5 Newton, yang merah ni akan tolak 5 Newton juga. So 1 5 Newton ke kiri, 1 5 Newton ke kanan, maksudnya tengah-tengah ni akan tinggal berapa untuk flag ni? Tolong tulis dalam chat. Kalau 5 ke kiri, 5 ke kanan. So
force yang dikenakan kepada objek ni berapa? Kosong lah. Sebab apa kosong? Sebab 5 tolak dengan 5. Okey? 5 tolak dengan 5. Okey, kejap. Okey, kat bahagian sini 5 Newton. Kat bahagian sini juga 5 Newton. So daya paduannya adalah apa? Daya paduan adalah sebabkan direction dia berbeza. Satu sini tolak 5, satu sini 5. So daya paduan dia F dia adalah 5 tolak dengan 5. Sebab apa? Direction yang berbeza. Bila direction yang berbeza, kita akan tolak antara satu sama lain. Tapi nilai untuk yang belah kanan ni 5, nilai belah kiri pun 5 juga, nilai yang sama. So 5 tolak 5, so daya paduannya adalah 0. So flag tersebut tidak bergerak, stationary. Okey, itu situasi yang pertama. Baik, seterusnya kita pergi kepada situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua. Ada dua force, still ada dua force, yang biru dan juga yang merah. Cumanya kalau kamu tengok kat sini, FB is more than FA. Maksudnya yang biru ni lagi kuat dia punya tarik nak bandingkan dengan FA. So kalau lagi kuat, cikgu bagi contoh. Sekejap. Katakanlah yang biru ni dia tolak 10 Newton. Yang merah ni dia tolak 5 Newton. Okay. Tolong ingat, daya paduan adalah daya keseluruhan daripada kedua-dua force yang dikenakan ni. Masalahnya sekarang ni direction kedua-duanya berbeza. Kalau direction kedua-duanya berbeza, maksudnya kita kena tambah ke kita kena tolak daya paduan ni antara kedua-dua ni. Tolong tulis dalam chat. Kalau direction berbeza, tambah ke tolak? Tolak. Okey, tolong direction yang berbeza, kita kena tolak di antara force yang ada pada objek tersebut. So, direction sini ke kanan, direction sini ke kiri, direction yang berbeza, so tolak. So, daya paduannya adalah 10 tolak dengan 5. So, jawapannya adalah 5 Newton. 5 Newton ini akan bergerak ke kanan ke kiri? Tolong tulis dalam chat. 5 Newton yang kita dah tolak ni 10 tolak dengan 5, kita dapat 5 Newton. So 5 Newton ni bergerak ke kanan ke bergerak ke kiri untuk situasi yang kedua ni? Bergerak ke kanan. Maksudnya dia bergerak ke kanan sebanyak 5 Newton. Disebabkan apa dia hanya bergerak 5 Newton, tapi dekat bahagian sini dikenakan 10 Newton. Disebabkan oleh yang belah kiri ni dia ada 5 Newton. So 10 kena tolak 5. So daya paduan dia adalah 5 Newton. So itu yang dimaksudkan dengan daya paduan. Sekarang ni cikgu nak tanya, situasi ni, situasi dua ni, berapa force yang terlibat? Tuan tulis dalam chat, berapa force yang terlibat? Situasi ni, berapa force yang terlibat? Okey, dua. Satu yang ke belah kanan, satu yang ke belah kiri. So apa maksud daya paduan? Daya paduan adalah ni yang belah kanan, ni yang belah kiri. Daya paduan tu adalah apa? Sum, keseluruhan, total keseluruhan daripada kedua-dua ni. So kita dapat 5 Newton. 5 Newton ni adalah daya paduan. Maksudnya hasil daripada force yang dikenakan terhadap objek tersebut. Objek tu kita ambil flag ni lah. Okay. So force yang dikenakan kepada objek ada dua, satu belah kanan, satu belah kiri. Tapi hasilnya last kali tu nanti dia bergerak ke belah kiri, bergerak ke belah kanan. So yang bergerak ke belah kanan sebanyak 5 Newton, inilah daya paduan single force tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan daya paduan. Okey? Baik, situasi yang ketiga. Sama je, lebih kurang je. So ada dua force yang terlibat. Sekarang ni FB more than, FA more than FB. FA more than FB, so yang bahagian sini kita assume dia 10 Newton. Yang bahagian kanan ni kita assume dia 5 Newton. So direction dia berbeza ke sama? Tolong tulis dalam chat. Situasi yang ketiga ni, direction dia berbeza ke sama? Berbeza. So kalau berbeza, tambah ke tolak di antara dua force yang terlibat ni? Tolak. Okay. So
10 tolak dengan 5 Newton. Okey. 10 tolak dengan 5, so akan jadi 5 Newton juga. 5 Newton bergerak ke bahagian mana? Kiri ke kanan? Kiri. Okey, 5 Newton bergerak ke bahagian kiri. Okey. Baik. So itulah yang kita belajar berkaitan dengan resultant force. Setakat ni, faham atau tidak? Tulis dalam chat. Tulis dalam chat, faham ke tak? Okay, so itu yang dikatakan the single force that represent the vector sum of two or more force acting on an object. So dalam objek tersebut dua force ataupun lebih yang terlibat. Tapi yang kita nak resultant force, daya paduan. So daya paduan tu adalah force yang hasil daripada keseluruhan force yang terlibat di dalam objek tersebut. Okay. Baik, seterusnya. So determine resultant force. The resultant force is a vector sum of the force acting on a point. How do we determine the resultant force of two force acting on an object? So yang ini situasi yang ringkas je lah. So akan ada situasi-situasi yang lain. So kita akan tengok sama-sama. Okay. So ada 1, 2, 3, 4 situasi. Okay. Ada 4 situation untuk resultant force. Okay. So kita tengok sama yang pertama. Two force acting on an object in the same direction. Baik, cikgu cakap tadi cikgu tanya kamu, kalau direction yang berbeza, kamu kata tolak. Kalau direction yang sama, lawan daripada tolak adalah apa? Kalau tulis dalam chat. Tambah, ya betul. Bermaksud bahawa kalau same direction, direction yang sama, kita kenakan force pada direction yang sama, so kita akan tambah, daya paduan tersebut akan tambah di antara satu sama lain. Contohnya, kat sini ada 6 Newton. Okey, sekejap. Kat bahagian sini 6 Newton yang menolak ke bahagian kanan. Okey. Lepas tu ada satu force lagi 8 Newton yang menolak ke arah kanan juga. So bila kedua-dua force menolak pada direction yang sama, so daya paduan adalah kita akan tambah. Okey. 6 campur dengan 8. So daya paduannya, resultant force-nya adalah 14 Newton. Direction-nya ke mana? Tolong tulis dalam chat. 14 Newton ni akan bergerak ke mana? Tolong tulis dalam chat. Bergerak ke kanan, right. Okay, to the right. Okay, good. Dah, settle lah. So, kalau direction yang sama, kamu perlu tambah. Okay, situasi yang kedua. Opposite direction. Ini yang tadi lah situasi tadi. So, kalau opposite direction, kamu kena tolak. Satu ke bahagian kiri, 8 Newton. Satu ke bahagian kanan, 6 Newton. Okay. So, nak dapatkan resultant force dia, direction yang berbeza, dia perlu tolak. Tapi, kalau kamu tengok kat bahagian sini, dalam apa dia ni, equation yang dia buat, dekat bahagian 8 Newton ni dia buat negatif 8. Dekat bahagian yang belah kanan 6 Newton dia buat positif 6. Apa maksud negatif dengan positif ni? Tolong tulis dalam chat. Arah, ya betul, bagus ni. Arah, ya. Okey. So negatif dengan positif ni menunjukkan arah. Bermaksud bahawa, kalau kamu tetapkan mana-mana satu lah. Mana-mana satu yang kamu tetapkan dia adalah negatif. Contohnya yang dalam situasi ni, dalam teks ni dia tetapkan yang bahagian kiri ni adalah negatif. Yang bahagian kanan ni adalah positif. So dia tulis kat bahagian sini negatif 8. Dia total kedua-dua negatif 8 tambah dengan yang bahagian positif 6. Sebab tu dia akan jadi macam ni. So totalnya nanti dia akan jadi negatif 2. Adakah bermaksud bahawa nilai force dia kurang daripada kosong kalau negatif 2 ni? Tolong tulis dalam chat. Maksudnya nilai force dia tu rendah sangat. Negatif 2, betul ke? Macam tu ke maksudnya? Okey, tak. Ya betul. Negatif ni bermaksud apa? So negatif ni bermaksud apa?
Arah, ya betul. Negatif ni bermaksud dia bergerak ke arah kiri. Ya betul. Okey. Dia bergerak ke arah kiri. Kalau prinsip cikgu senang je, yang besar tolak yang kecil. Okey, contohnya kalau kamu tak nak guna yang positif dengan negatif ni, kalau kamu tak nak tetapkan negatif positif, okey. Kamu tengok ada dua force yang terlibat, satu 8 Newton, satu 6 Newton. Dua-dua direction yang berbeza. Bila direction berbeza, kamu kena tolak. Bila tolak, kalau 6 tolak 8 dia akan jadi negatif. Baik kita ambil yang besar supaya nilai last kali dia akan jadi positif. So 8 tolak dengan 6. So dia akan jadi 2. Cumanya kamu kena tetapkanlah 2 Newton ni dia akan bergerak ke mana? Bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. So kalau 8 tolak 6, so maksudnya 2 Newton ni akan bergerak ke arah kiri lah. Sebab yang bahagian kiri ni force dia lebih lagi. Okay? Nak guna kaedah ini pun boleh. Nak guna kaedah tetapkan kiri kanan positif ataupun negatif pun boleh. Mana-mana sahaja. Dua kaedah. Okay? Yang penting kamu tahu bahawa direction untuk resultant force yang terakhir tu ke arah mana. Okey, baik. Seterusnya. Situasi yang ketiga. Yang ini dia makin sukar sikit. Okay, situasi yang ketiga ni. The force acting on an object perpendicular to each other. Dia perpendicular di antara satu sama lain. Bermaksud dia 90 degree di antara satu sama lain. Kalau yang macam ini, dia dalam plane yang sama, axis yang sama. Kalau kat sini x-axis, so axis yang sama. Yang atas ni pun sama juga, axis yang sama. Tapi kalau yang ini axis yang berbeza. Satu axis y, satu axis x, satu axis y. Kamu belajar graf kan? Ada y axis, ada x axis. Okay? So dia perpendicular di antara satu sama lain. Kita tinggal lagi 9 minit. Kalau kamu terkeluar nanti tolong masuk. Cikgu akan habis ni sikit lagi. Lepas tu dah untuk kelas kita hari ni. Tak banyak kita belajar pada hari ni. Okay, sebab kita nak intro je. Kita tahu kamu pun momentum pun kurang lagi kan. So tak apa. Kita baca sikit dulu hari ni. Okay, baik. So, situasi yang ketiga ni perpendicular di antara satu sama lain. So, ada 6 Newton, ada 8 Newton. Okay. So, macam mana cara nak rapat dia? Kita gunakan macam Pythagoras theorem. Okay, kamu belajar Pythagoras kan? Okay. Kalau kamu tengok kat bahagian sini, permulaan 6 Newton dengan 8 Newton. 6 Newton ni dia akan ada length dia yang tersendiri. Maksudnya, katakanlah kita buat nisbah. Nisbah 1 Newton bersamaan dengan 1 meter. Okey. So kalau 6 Newton kat sini maksudnya jarak daripada origin ni ke bahagian atas ni berapa meter? Kalau dia 6 Newton, tolong tulis dalam chat. Kalau nisbah dia 1 Newton 1 meter. 6 meter. Okey. Sini 6 meter. Dekat bahagian sini x axis ni berapa meter? 8 meter. Okey, good. So macam mana cara nak cari daya paduan tersebut adalah kamu akan buat jarak yang sama dekat sini 8 meter, sini pun 8 meter juga. Sini 6 meter, sini 6 meter juga. Okey, dah buat segi 4 macam ni. So hanya tarik sahaja daripada origin ni pergi ke bahagian bucu bahagian atas. So ini adalah daya paduan. Daya paduan F. So macam mana cara nak kira F? Kalau yang ini kamu nak belajar matematik dulu, Pythagoras theorem. Kalau kita dah susun macam ni, kamu dah boleh buat segitiga sebenarnya. Yang 6 Newton ni pindahkan ke bahagian sini. So dia akan jadi sini 6 Newton, ni 6 Newton. Lepas tu kamu ambil je balik 8 Newton ni bahagian bawah. 8 Newton. So sini ada daya paduan ke arah sini. Dah settle F. So Pythagoras theorem ni 90 degree. So Pythagoras theorem nak dapatkan hypotenuse. Macam mana cara nak dapatkan hypotenuse? Formula dia adalah yang ini. Dah belajar belum berkaitan dengan macam mana cara nak cari distance untuk Pythagoras theorem ni? Tolong dalam chat. Yang ni formula ni.
Dah kan? Okey, dah. Tak ada masalah lah. Okey. So, gunakan kaedah Pythagoras theorem, square root untuk 6 square plus dengan 8 square. Okey. So, kamu akan dapatkan dia punya hypotenuse bahagian sini. Okey. So, jawapannya 10. So, dapatlah dari paduan dia adalah 10. Okey. Ada satu cara lagi je. Ada satu cara lagi dia gunakan tangent. Okey, tangent 6/8. Mana-mana satu yang kamu nak gunakan. Okey, kalau tangent ni kita gunakan kaedah Soh-Cah-Toa. Dah belajar belum tentang Soh-Cah-Toa? Tolong tulis dan cek. Pernah dengar Soh-Cah-Toa? Ke tak pernah dengar? Dah kan? Okey, tahu lah kan? Soh-Cah-Toa. Okey, so kat sini digunakan tangent. Tangent maksudnya tan angle tersebut dibahagikan is equal to opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Okay. So kalau segitiga dekat bahagian sini, ni dia punya angle. So di sini adalah opposite, di sini adjacent, di sini hypotenuse. Okay. So ni nak dapat apa? Angle dia lah. Nak pakai angle dia. Okay. So angle dia 36.9. So angle dekat bahagian sini boleh dapat sebab nilai opposite ni ada, nilai adjacent ni pun ada. Okay, opposite ni adalah 6, adjacent ni adalah 8 untuk situasi yang ini. So kamu automatik boleh dapatkan dia punya angle bahagian sini . So untuk Soh-Cah-Toa ni kita nak cari angle. Untuk Pythagoras theorem ni kita nak cari daya paduan tersebut, force. Okay, daya paduan tersebut. Okay, setakat yang kita belajar situasi yang ketiga berkaitan dengan angle-angle ni, berkaitan dengan perpendicular ni. Faham ataupun tidak? Kalau tak faham tolong tulis dalam chat. Kalau faham tolong tulis sebelum kita sambung lagi. Faham ke tak? Okay tak? Hasya je. Ni lihat cikgu. Ada fungsi ke kena cari angle? Okey, ada fungsi ke kena cari angle? Ada. Maksudnya kalau dalam soalan dia minta kamu cari angle bagi resultant force tersebut dia bagi situasi untuk force, satu yang ke atas, satu yang ke belah kanan. Lepas tu dia minta kamu cari angle untuk daya paduan tersebut. So kalau kamu kena susun segitiga dulu, dah susun segitiga baru cari untuk angle tersebut. So ada function untuk angle tersebut . Okay. Baik. Kita teruskan, faham Okay boleh So ini situasi yang ketiga ni bila perpendicular, tolong ingat bila ada kaitan dengan force dia perpendicular. Okay, maksudnya dia ada y axis, dia ada x axis 90 degree So kita guna gunakan prinsip Pythagoras theorem. Kalau axis dia sama, ni axis sama tau. Apa maksud axis sama? Ni axisnya y axis ke x axis. Kalau dalam graf dia ada y, dia ada x. So kalau yang ini dia adalah y axis ke x axis, tuan tulis dalam chat. Ni yang kamu dapat dia melintang x lah. Okey, x axis lah. So dia hanya ada satu axis saja, x. So dia semua dalam keadaan yang axis yang sama. So kalau axis yang sama, kita hanya tolak tambah je. Tapi kalau axis yang berbeza, ada y, ada x, so kita kena guna prinsip Pythagoras theorem. Okey. Nak cari dia punya hypotenuse. Okey, baik. Seterusnya. Axis yang berbeza, cumanya yang ini dia bukan perpendicular. Two force acting on an object in direction that are not perpendicular. Yang tidak perpendicular antara satu sama lain. Yang ini perpendicular. Apa maksud perpendicular? Force dia 90 darjah antara satu sama lain. Kalau 90 darjah boleh guna Pythagoras theorem. Tapi dekat bahagian sini bukan 90 darjah. Dekat sini ada angle dia. So ada angle yang tertentu di antara force yang pertama dan juga force yang kedua. So kita tak boleh menggunakan prinsip Pythagoras theorem. Okay. So macam mana cara nak guna? Kita akan gunakan prinsip triangle ataupun parallelogram.
Okey, dua cara untuk kita carikan dia punya resultant force. Okey, baik. Kita pergi satu-satu. Jap. Sekarang ni tinggal 1 minit lagi. Sekarang ni cikgu end dulu kelas ni. Lepas tu cikgu buka balik kamu masuk balik. Sebab nanti kalau cikgu tengah mengajar nanti tengok dah keluar susah pula lah. Okey. So cikgu end sekarang, sekejap lagi kamu masuk balik.